Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam bidang Al-Quran, iaitu bacaan ketika waqaf. Yang mana tajuk ini kita telah belajar pada minggu lepas, iaitu 3 perkara berkenaan dengan waqaf. Yang pertama, waqaf pada ta marbutah. Yang kedua, waqaf pada nun syaddah. Dan yang ketiga, waqaf pada fathatain, iaitu 2 baris di atas. Kita telah belajar 3 perkara. Yang mana pada hari ini kita akan teruskan 2 lagi baki. 2 lagi baki waqaf dalam bacaan. Iaitu yang pertama, waqaf pada qalqalah yang bertasydid. Yang kedua, iaitu waqaf pada 2 huruf sakinah tanpa tanwin. Jadi murid-murid sekalian, dalam pembelajaran hari ini, macam biasa, moga-moga Ustaz minta pada murid-murid sekalian dapat membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan ketika waqaf dengan betul. Okey, murid-murid sekalian, kita akan teruskan pada buku teks muka surat 43. Bahagian yang keempat iaitu waqaf pada qalqalah bertasydid. Di sini Ustaz minta pada kamu semua untuk tahu huruf qalqalah dan apakah bentuk tasydid. Okey, huruf qalqalah di sini untuk kamu tahu ada 3 huruf qalqalah. Walaupun kesemuanya ada 5 huruf qalqalah, tapi di sini Ustaz minta pada kamu semua untuk tahu dan faham. Huruf qalqalah di sini ada 3, iaitu yang pertama huruf ba, yang kedua jim, yang ketiga huruf qaf. Ni huruf qaf. Okey, huruf ba. Tengok, tasydid adalah pada huruf yang ada tanda W ni. Itu tasydid. Mana-mana huruf yang kamu jumpa pada di hujung perkataan, sama ada huruf ba, ataupun huruf jim, ataupun huruf qaf, ada tanda W ini dipanggil sebagai tasydid. Iaitu waqaf pada qalqalah bertasydid. Okey, bacaannya bagaimana? Okey, lihat pada gambar yang pertama, lihat pada gambar yang kedua. Ada perbezaan pada gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Okey, gambar yang pertama ada huruf ba berbaris atas dan ada tanda tasydid. Tanda huruf W ni. Ini tasydid. Apabila kita nak berhenti pada perkataan ini, huruf ba pada asalnya ada tanda tasydid dan di baris atas. Perlu dimatikan ba dan perlu ditambah ba. Sebab kita nak bunyikan huruf ba tersebut. Okey, macam ni. Apabila nak berhenti, kita kena bunyikan pada asalnya watabba, watabba. Tetapi apabila kita nak berhenti, watabba, watabba. Tengok, ada sedikit berhenti sebelum ada ba tu, ada berhenti sekejap. Watabba, watabba. Okey. Yang kedua pula, pada asalnya wal haji, wal haji. Tetapi atas sebab kerana kita nak berhenti pada perkataan ini, huruf jim ini perlu dimatikan dan ditambah dengan jim yang baru. Okey, bacaannya apa dia? Wal hajj, wal hajj, wal hajj. Begitu juga dengan huruf qaf yang bertanda tasydid. Apabila kita nak berhenti pada perkataan ini, perlu untuk kita mematikan pada huruf qaf dan tambahkan qaf yang mati. Qaf yang kedua. Bacaannya bagaimana? Asalnya bil haqqi, bil haqqi, tetapi atas sebab kita nak berhenti pada perkataan ini, maka kita kena baca bil haqqa, bil haqqa. Ingat, kena ada berhenti seketika. Watab wal hajj bil haqqa. Okey. Itu berkenaan dengan waqaf pada qalqalah bertasydid. Okey, bahagian yang terakhir, 2 huruf sakinah tanpa tanwin. Okey, 2 huruf sakinah ni maksudnya dalam perkataan yang kita nak berhenti ataupun ayat yang kita nak waqaf,
ada dua huruf yang mati. Okey, lihat yang pertama ini. Gambar tulisan yang pertama dan tulisan yang kedua merupakan tulisan yang sama tetapi baris yang berbeza. Ya. Tengok. Al-Usra. Tengah-tengah ni ada huruf sin. Ya. Sebelum huruf yang terakhir ni ada huruf sin yang bertanda mati. Tetapi huruf yang terakhir ini bertanda hidup. Berbaris atas. Ya. Jadi bunyinya Al-Usra. Tetapi atas sebab kita nak berhenti pada perkataan Al-Usra, maka ra ini perlu dimatikan juga ataupun disukunkan juga. Ha? Dimatikan juga. Maka bila dimatikan ra ini, dia tak akan bunyi Al-Usra lagi dah. Dia bunyi lain. Bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah Al-Usr. Al-Usr. Ra itu ada sedikit bunyi ra, tetapi dia tak bunyi ra. Bukannya Al-Usra, tetapi Al-Usr. Al-Usr. Begitu juga dengan perkataan Ar-Raji'i. Ar-Raji'i. Bunyi asalnya adalah Ar-Raji'i. Disebabkan ain ini berada di akhir, kita perlu mematikan juga huruf ain ini. Jadi bunyinya bagaimana? Ar-Raji'. Ar-Raji'. Jim pun mati, ain pun mati. Ar-Raji'. Begitu. Begitu juga dengan perkataan al-Ba'si. Al-Ba'si. Atas sebab kita nak berhenti pada perkataan al-Ba'si ini, sin ini perlu untuk kita matikan huruf sin ini. Jadi bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah al-Ba's. Al-Ba's. Dia ada sin sedikit di hujung-hujung al-Ba's. Bukannya al-Ba'si. Al-Ba's. Itu bagaimana kita nak mematikan huruf yang mana di tengah-tengah hanya ada mati dan kita nak mematikan huruf yang terakhir juga. Okey, murid-murid sekalian, kita akan teruskan dengan aktiviti membaca surah Al-Asr. Kenapa Ustaz letakkan surah Al-Asr dalam aktiviti membaca kita? Sebab dalam surah Al-Asr ini mengandungi dua perkara yang kita belajar hari ini. Iaitu yang pertama waqaf pada qalqalah bertasydid dan yang kedua waqaf pada dua huruf sakinah. Okey, yang pertama Ustaz minta kepada murid-murid dengar dahulu bacaan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Okey, dalam surah ini yang pertama kita cari dahulu qalqalah bertasydid. Kena ingat qalqalah. Tadi Ustaz sebut ada 3 huruf qalqalah. Yang pertama huruf ba yang ada tanda tasydid. Yang kedua huruf jim yang ada tanda tasydid. Yang ketiga huruf qaf yang ada tanda tasydid. Okey, di sini kita terus cari ya. Okey, huruf qaf. Di sini ada huruf qaf yang bertanda tasydid. Okey, Ustaz highlightkan di sini ya, huruf qaf yang bertanda tasydid. Okey, kita baca, kita berhenti di sini ya. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. بالحق. Jadi itu sahaja yang ada waqaf pada qalqalah bertasydid. Okey, yang kedua kita cari pula waqaf pada dua huruf sakinah. Dua huruf sakinah, dua huruf yang ada mati, yang tak ada mati. Okey, yang ini, yang pertama. Tengah-tengah ada tanda mati. Yang mana yang kedua kita perlu matikan juga yang kedua. Bacaannya bagaimana? Wal 'asr. Wal 'asr. Okey. Begitu juga dengan ayat yang terakhir.
Tengok ba bertanda mati, lepas huruf ba huruf ra. Ra pun perlu ditanda matikan dia sebab kita nak berhenti di sini. Bacaannya bagaimana? Watawasau bis sabr. Watawasau bis sabr. Itu bacaannya. Tandakan terus, tandakan terus. Sama dekat yang ini. Okey. Untuk aktiviti, macam biasa Ustaz minta kepada murid-murid, yang pertama, sebolehnya tolong hantar rakaman suara bacaan surah Al-Asr. Jangan baca wal asri, jangan. Bacaannya bagaimana? Wal asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Itu bacaannya. Kalau tak boleh baca, kalau tak hafal, tak mampu nak baca, baca yang Ustaz tandakan warna merah dan juga warna kuning. Pertama baca dulu. Wal asr. Kemudian bis sabr. Kemudian bil haqqa. Tiga ini sahaja. Tak mampu nak baca semua, hantar 3 perkataan sahaja kepada Ustaz. Okey. Okey, terima kasih atas perhatian kepada semua murid. Ustaz harap dapat menghantar tugasan dengan segera. Ustaz harap juga kamu boleh mengenal dua waqaf, iaitu yang bertanda tasdid, huruf qalqalah yang bertanda tasdid, dan yang kedua waqaf pada dua huruf sakinah. Kamu dah kenal, alhamdulillah. Kamu dah boleh sebut, dah boleh baca pun, alhamdulillah, tahniah. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Ingat, jangan lupa hantar tugasan, sama ada surah Al-Asr ataupun hantar perkataan sahaja. Wal asr. Kemudian bil haqq dengan bis sabr. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.